Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, Khamis malam Jumaat, di Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, Singapura, dalam membicarakan dan menyambung kajian kitab Al-Hikam yang kita baca setiap selepas daripada solat Isya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti biasa kita akan mulakan dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami. Dan kita berkalimat tauhid, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita mengingati nama Allah, Allah. Marilah sama-sama kita khusyukkan hati kita pada Allah. Kita ikhlaskan amalan kita dan tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Lupakan segala urusan dunia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alil athhar ashabul abrar ajma'in, wa ila hadratis sultan awliya was salihin Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz, wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakati, wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhuna mursyidina rabituna Asil Afifuddin Zain Abdul Qadir Mansur Dina Qadir Jalil Baghdadi Syai'ulillah wa lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanaka biqawli la ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala bi qalbi Allah wa nasra mu'inahu bid-dawani wallah waghfirna ya Allah. Allah 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 Allah
Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam ini dalam menyambung pengajian kita Al-Hikam. Mereka yang kita Al-Hikam yang lama, mereka boleh buka di muka surat yang ke-76. Muka surat 76, iaitu pada kalam hikmah yang nombor 55. Mereka yang ada kitab yang baru mungkin tak sampai muka surat tersebut, tapi bolehlah tengok kepada kalam hikmah yang ke-55. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Aba Zahra. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Dalam pelajaran minggu lepas, kita telah membacakan bagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari menggambarkan kepada kita akan kerugian dan kecelakaan yang menimpa jika kita mengambil teman daripada orang yang lebih rendah akhlak dan juga perangai dan amal-amalnya. Jadi kalau akhlak dia rendah dan dia punya akhlak dia tu membawa pada keburukan, kita boleh mudah terpengaruh padanya. Dan kalau kita buat salah pun dia takkan tegur, apalagi kalau jadi teman. Jadi begitulah dalam perkara ini kita berhati-hati mencari kawan. Biarlah kawan tu orang yang lebih baik daripada kita, apalagi yang boleh menasihati kita dan menunjukkan kita jalan yang benar. Kalau kita salah, dia boleh tegurkan kita. Kalau kita lupa, dia boleh ingatkan kita. Jadi begitulah teman yang sebaik-baik teman. Apalagi kalau dapatkan seorang guru yang memimpin kita. Tapi ialah memang kalaulah sulit kita nak dapatkan guru yang betul-betul mursyid, maka dengan kita dapat teman yang baik seperti kita telah sebut tadi, itu pun 1000 nikmat. Dan begitulah kita perbanyakkan dengan zikrullah, berselawat dan menyendiri, jauh daripada bergaul dengan orang ramai yang tak diperlukan. Ya, sebab bergaul dengan orang ramai yang mungkin ada yang maaf kata akan boleh mempengaruhi kita kepada keburukan, itu buat kecelakaan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalam hikmah yang ke-55 berkata Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita. Dan demikian juga kepada tuan penterjemah kitab ini, iaitu Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura 'amalun baraza min qalbin raghibin. Artinya, tidak dapat dianggap kecil, tak dapat dianggap sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, dan tidak dapat dianggap banyak amalnya dilakukan oleh seorang yang tidak ikhlas.
Jadi dalam arti katanya lain, yang kita amal ni dia bukan semata-mata dilihat pada fizikal kita, zahir kita, tapi dilihat pada hati kita. Jadi kalau kita lihat daripada kata-kata Imam Ibn Athaillah, jangan kamu anggap tu amalan tu sedikit. Kalaulah sekiranya mengamalkan tu seorang yang ikhlas. Tetapi dalam kata bahasa Arabnya, dia tak sebut perkataan ikhlas, dia sebut perkataan zahid. Yang kita kalau baca balik, ma qalla amalun baraza min qalbin zahid. Ma qalla, tidaklah sedikit, dianggap sedikit, amalun, iaitu satu amal, baraza yang lahir, min qalbin zahid, daripada hati orang yang zahid. Apa makna zahid? Orang yang tak cinta pada dunia, orang yang tak ada, kita kata, tujuan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Dia tak ada nak kerana nak dapatkan nama, pangkat, kedudukan atau pujian, tak ada. Jadi itulah maknanya dia zahid. Maknanya dia tidak ada tujuan-tujuan lain. Ada pun kalau tujuan kerana harta, mungkin nak dapatkan harta, jadi dia buatlah perkara yang baik. Orang kata baguslah dia ni. Ataupun kerana nak dapatkan kedudukan. Misal kata dia nak jadi orang besar, orang yang dipilih dalam undi. Dia buat kerja kebajikan lah. Dia pun pergilah ke satu rumah orang miskin. Nak tunjuklah baik dia. Baguslah dia ni, bagus, kita pilihlah dia jadi wakil rakyat kita. Jadi itu kerana nak dapatkan kedudukan. Dan juga bukan kerana nak dapatkan kelebihan karamat. Nak dapatkan kelebihan dapat berjalan atas air. Boleh jalan terbang atas angin. Wah, dia ni keramat lah, dia ni wali lah dia ni. Bukan kerana itu, tidak. Jadi orang yang beramal ini, yang namanya zahid atau zuhud, dia beramal bukan kerana sesuatu makhluk, tetapi beramal kepada yang menjadikan makhluk. Siapa dia? Allah. Jadi itulah dia. Dia tidaklah dipandang sedikit kalaulah hati dia itu kerana Allah. Kerana Allah tak pandang pada fizikal, Allah Ta'ala pandang pada hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak pandang kepada rupa kamu dan zahir dan harta kamu, tapi yang Allah pandang ialah pada hati kamu dan amalan kamu. Jadi kalau hati itu baik, ikhlas, tak ada kerana sesuatu melainkan kerana Allah, maka memanglah orang itu amalannya itu tinggi dan mulia di sisi Allah, walaupun sedikit. Sebab itulah Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita, sedekah seseorang kamu sebesar gunung Uhud daripada emas, sedekah seseorang kamu daripada gunung Uhud daripada emas, tak dapat menandingi sedekahnya separuh biji kurma daripada sahabat aku. Masya Allah, separuh biji kurma. Dengan ini satu gunung Uhud emas. Ini gunung Uhud emas ni banyak ni ustaz ni, saya sedekah ni. Tapi takkan sama dengan sahabat aku yang sedekah setengah biji kurma. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat Nabi ni Allah Ta'ala dah buka hati mereka tu benar-benar jujur, ikhlas, tak ada kerana sesuatu kerana dunia. Itu Allah Ta'ala telah pilih untuk Nabi kita SAW, para sahabat yang mulia lagi ikhlas. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kita beramal ni bukan pentingnya pada zahir kita banyak, ya. Siang malam kita solat, kita baca Quran. Baguslah, itu semua bagus. Jangan dengar ustaz kata macam ni, udahlah, aku tak payah buat lah banyak-banyak. Buat apa? Allah Ta'ala bukan tengok pada aku yang amalan zahir, dia tengok pada hati. Ya betul. Tapi kalau sekiranya amalan zahir kita banyak dan hati pun ikhlas, itu lagi baik lagi. Nampak tuan-tuan, jangan pula kita menjadi lemah pula. Kalau dah jadi lemah kerana kita dengar kata-kata tadi, itu sudah masuk setan. Kerana setan kalau boleh tak mau kita beramal. Allahu Akbar. Jadi orang yang beramal tu, dia tu zuhud. Zuhud tu hati dia tak ada cerita pada dunia. Tak ada nak buat kerana nak harta ke, nama ke, pangkat ke, kedudukan ke, kelebihan-kelebihan ke, tak ada. Semata-mata kerana Allah. Itulah dia. Itu amalan lebih mulia di sisi Allah. Manakala pula
Wala kathura amalun baraza min qalbin raghib, dan tidak dapat dianggapnya banyak amal yang dilakukan oleh seorang yang raghib. Raghib tu maknanya yang keinginan. Apa pula ni? Yang dia ada nafsu dia. Dia ada keinginan dia, tujuan dia, ada something dia. Itu yang Tuan pengarang kita terjemahkan kita, iaitu Tuan penterjemah tu Ustaz Salim Bahras mengatakan yang tidak ikhlas. Dalam bahasa Arab ditulis raghib. Raghib tu yang berkeinginan. Tapi maksudnya yang berkeinginan tu bukan ikhlas lillah ta'ala. Jadi itulah disebab diterjemahkan dengan tidak ikhlas. Jadi kalau dia ada keinginan untuk kerana harta, ada keinginan untuk dapatkan pangkat, ada keinginan supaya dapat pujian orang, ada keinginan supaya dia diberikan penghormatan, macam-macam lah daripada urusan dunia, maka amalan yang banyak sekalipun tidak dipandang banyak di sisi Allah. Seperti mana kita sebut tadilah, ya, dia nak jadi dia supaya dia dipilih sebagai wakil rakyat, dia pun sibuklah memberikan makan, memberikan pertolongan pada orang-orang di kampung-kampung dia, ya, di daerah dia, supaya orang boleh kenal dia dan orang pun lantik dia. Ya, itulah dia kita katakan hati yang tidak bersih. Jadi Al-Imam Ibnu Ajibah, seorang ulama wali Allah yang besar yang mengarangkan kitab Iqadul Himam, beliau telah memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi dengan membandingkan hati yang zuhud dengan hati yang tamak. Raghib tu yang keinginan, yang keinginan tu yang ada ketamakan, ya, ada yang tidak ikhlas lillahi ta'ala. Perbandingannya ialah bagaimana kita nak kata Allah boleh samakan mereka, tak mungkin sama. Kerana yang dipandang oleh Allah Ta'ala ialah hatinya, rohaninya. Begitulah hati rohaninya, ibadatnya orang yang zahid dengan Allah, billahi walillah, dengan Allah dan kerana Allah. Manakala ibadat orang yang tamaknya berkeinginan ialah kerana nafsu dan kerana tujuan nafsu. Nafsu dia nak jadi orang kaya, dia pun jadilah orang yang baik supaya orang tahu dia baik, jadi orang pun beli barang-barang dia. Nafsu supaya dia diberi pangkat, nafsu yang dia supaya dapat karamah, dapat kelebihan, itu nafsu lah tu. Manakala ibadat orang yang zahid, ibadat dia tu hidup yang kekal. Sebab ibadat dia tu bukan kerana dunia. Dunia tak hidup, dunia akan mati ni. Tapi ibadat kerana Malikul Mulk, iaitu yang empunya dunia. Siapa dia? Allah. Jadi Allah kekal, Hayyul Qayyum, maka ibadat dia pun kekal. Dan demikian juga ibadat orang raghib, orang yang mempunyai keinginan, ketamakan, maka ibadat dia tu mati dan binasa. Sebab apa mati binasa? Bila dah tercapailah dia punya hajat dia, dah berhentilah dia daripada amalan dia. Dulu waktu dia susah, dia sakit, dia baca Yasin tiap hari, sembahyang tahajud tak tinggal. Dah sampai dah hajat dia, dah dapat apa yang dia nak. Dah tahajud pun terkejut, baca Quran pun dah tak ada masa. Nampak? Jadi dia punya ibadat dia tu tak kekal. Dan begitu juga ibadat orang yang zahid ni, orang yang hati dia kerana Allah, bersambungan. Bersambungan mana berkekalan lah. Dan ibadat orang yang tamak ni, dia adalah terputus, tak sempurna. Dia terputus. Kenapa terputus? Yalah, bila dah dapat, dia berhentilah. Jadi selagi tak dapat, dia usahalah ibadat pada Allah. Manakala orang yang zahid pula, dia sentiasa berada di hadapan Allah Ta'ala. Dan manakala orang yang raghib, orang yang hatinya cenderung pada sesuatu, ibadatnya tu seperti di tepi tong-tong sampah. Allah. Buruknya akan dia punya misalan dia tu. Jadi macam itulah kotornya orang yang ibadat, tetapi ibadatnya itu kerana sesuatu keduniaan. Allah. Begitulah berkata orang-orang ahli sufi, ya, bahawa ibadat orang yang kaya tapi ada keinginan kerana dunia, maka ibadatnya sepertilah dia tu salat di tepi tong-tong sampah. Manakala ibadat orang yang zahid, yang hatinya itu tak ada siapa pun melainkan kerana Allah saja,
maka dia punya ibadat dia tu adalah seperti yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, walaupun sedikit pada mata zahirnya. Kita jangan judge the book by the cover. Jangan tengok buku, alah sikit aja buku ni, tipis saja. Tipis, tapi isi dia padat, cukup lengkap semua dengan dia punya dalil bukti. Nampak? Jadi kita bukan tengok pada dia punya tebal dia, tapi kita tengok kepada isi dia. Itu tuan-tuan dia. Jadi begitulah. Kita dapat melihat perbandingan antara dua orang yang beramal. Amalan orang yang zahir, iaitu yang kerana Allah, tak ada kerana urusan unsur dunia. Dan orang yang beramal kerana ada sesuatu keinginan. Maka ibaratnya seperti dua orang lelaki datang menghadap raja membawa hadiah. Satu lelaki dia bawa hadiah satu kotak aja. Satu kotak. Tapi dalam kotak tu berisi permata intan belian. Dan satu lagi lelaki datang bawa pada raja 6 kotak. Kotak besar-besar. Tapi dalam dia kosong. Dia sembahkan pada raja. Agak-agak raja nak terima yang mana? Ustaz, raja terima yang berharga lah. Iaitu yang kita katakan, yang di dalam kotak dia tu ada intan belian. Kalaulah sekira raja terima yang 6 kotak yang besar tu, tak ada apa kat dalam. Jadi sudah tentu raja akan murka kepada hamba dia ataupun orang yang membawa 6 kotak. Kau ni nak parali aku ke? Bawa 6 kotak besar tapi kosong. Itulah ibaratnya kita ibadat. Ibadat kita kalau ada tujuan yang lain, walaupun banyak, tapi ibadat kita kosong di sisi Allah. Ya Allah. Manakala orang yang ma'rifat, yang hati dia kerana Allah, tak ada lagi kerana dunia, maka ibadat dia tu sepertilah sekecilnya, tapi seperti permata yang bernilai. Itulah dia tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Begitulah juga kalau sekiranya orang-orang yang cinta pada dunia, yang ada kehendak keduniaan, maka walaupun mereka itu berzikir, siang malam berzikir, tapi hati mereka lalai. Ya, hati mereka lalai. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka tak berzikir pada Allah melainkan hanya sedikit sahaja. Jadi sedikit tu kenapa? Sebab mereka hanya kat lidah saja, hati tak masuk. Manakala orang yang zuhud, orang yang cinta pada Allah, yang tak ada hati dia pada dunia, walaupun pada zahirnya lidah dia menyebut nama Allah tu sedikit, tapi hati dia kerana Allah lillahi ta'ala, itu lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya, kembali kita pada kitab kita, kitab Hikam, menyambung kita daripada kata-kata komentarnya daripada Ustaz Salim Bahrasi, yang di mana beliau mengatakan di muka surat 77, Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata, tumpahkan semua hasrat keinginanmu itu kepada usaha untuk diterimanya amal perbuatanmu. Sebab tidak dianggap kecil sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Jadi kita punya beramal, kita tumpukan amalan kita tu untuk apa? Untuk mendapatkan pengkabulan dari Allah. Macam mana nak dapat pengkabulan daripada Allah? Iaitu dengan ikhlas. Amalannya betul, mengikut dia punya undang-undang syariat dan ikhlas. Maka dapatlah diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan kita pandang pada banyak atau sikit. Itu tak menjadi ukurannya. Yang menjadi ukurannya ialah dia punya hati yang kat dalam tu. Itulah Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang yang bertakwa, iaitu yang ikhlas kepada Allah dan yang mengikuti apa yang disyariatkan dalam amalan dia tersebut.
Cukup rukun dia, cukup syarat dia dan sebagainya. Jadi di sini Allah Ta'ala terima dan hati orang yang bertakwa. Jadi amal sikit, banyak, itu tak menjadi ukuran Allah. Tapi Allah lihat hatinya. Kalau amalan kita banyak, Masya Allah, bagus. Sedekah dia pun banyak, bagus. Tapi hatinya kerana sesuatu keduniaan, maka tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Allah. Sebab itulah setengah ulama mengatakan, kalau aku tahu salah satu sujud aku diterima oleh Allah, aku reda aku mati saat itu. Kenapa? Sebab kalau Allah dah terima, maknanya aku ni jadi golongan muttaqin, orang yang bertakwa. Sebab Allah dah sebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah Ta'ala menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Sebab tu kita mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah kami daripada hamba yang bertakwa padamu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, kau buangkanlah kotoran-kotoran dalam hati kami, ya Allah. Buangkanlah segala niat-niat yang lain selain hanya kerana Engkau, ya Rahman. Ikhlaskanlah kami dan segala amal dan perbuatan kami, ya Rahim. Kami mengaku kelemahnya iman kami. Kami mengaku kemunafikan kami depan manusia seperti orang baik, tapi belakang mereka Engkau saja yang tahu bagaimana jahat diri kami ini. Ampunkanlah kami, ya Allah, ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan seorang alim yang mengerti dan ikhlas, iaitu yang zuhud, tidak rakus kepada dunia, lebih baik dari ibadat orang-orang ahli ibadat sepanjang zaman. Sepanjang malam di sini boleh kita in bracket sepanjang zaman. Sepanjang masa. Mana seorang alim dia ibadat 2 rakaat saja, tapi lillahi ta'ala, kerana Allah semata-mata, tak ada kenapa pun, tak ada. Dengan bandingan orang ramai yang ibadat, tapi ada tujuan macam-macam dalam hati mereka ini. Lama dia ibadat berpuluh tahun. Ini 2 rakaat orang yang alim, yang zuhud ini lebih mulia di sisi Allah daripada ibadatnya orang ramai yang bertahun-tahun tapi mempunyai macam-macam niat mereka. Allahu Akbar. Itulah penting kita dalam ibadat tu, kita ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala bertanya kepada Ma'ruf Al-Kharqi, mengapakah orang-orang itu kuat taat sampai sedemikian rupa banyaknya? Jawabnya, karena mereka telah membersihkan hati mereka daripada cinta kepada dunia. Andai kata masih ada sedikit cinta dunia, tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan itu. Jadi ini kisahnya seorang Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia pun juga seorang ulama juga dan juga seorang kekasih Allah. Tapi dia bertanya pada seorang yang lebih hebat lagi, kewalian dia, iaitu Syekh Ma'ruf Al-Kharqi. Syekh Ma'ruf Al-Kharqi. Jadi dia kuburnya tu ada di negeri di Baghdad, di Iraq. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, menziarahi kuburnya dan berdoa di sisi kuburnya adalah sangat mustajab. Maknanya memang karamah dia sini ya. Jadi Abu Sulaiman tanya pada Ma'ruf, Syekh Ma'ruf, mengapa orang-orang itu kuat ibadat? Orang yang mana? Orang yang zuhud, yang ikhlas, kuat ibadat dia. Dan banyak pula ibadatnya. Kuat dan banyak ibadat. Sampai sedemikian rupa banyaknya. Jawab Syekh Ma'ruf, kerana mereka telah membersihkan hati mereka daripada cinta pada dunia. Jadi kalau sekiranya ibadat dia itu kerana sesuatu yang lain daripada Allah, dia tak kekal. Kenapa tak kekal? Sebab selain Allah semuanya tak kekal. Kita pun tak kekal. Selain Allah, dunia, harta, nama, pakat, semua tak kekal. Jadi kalau dia buat kerana selain pada Allah, memang tak lama. Dia buat pun sekejap.
Dia buat pun, ialah kalau kita kata banyak, pada mata kasar saja. Tapi itulah dia. Tapi kalau orang yang buat tu kerana Allah, dia buat tu kekal. Kenapa? Kerana Allah. Dan Allah Ta'ala tu kekal, hayyun qayyum. Dan demikian pula bila dia buat kerana Allah Ta'ala tu, dia menjadi ringan. Kenapa? Sebab dia buat tu kerana kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala. Jadi Sang Pencipta Allah Ta'ala, dialah yang berkuasa atas diri hamba ini. Maka dengan itulah dia pun mudah melakukan ibadat dan taat kepada Allah. Itulah hikmah ni, rahsia. Orang yang sudah sampai kepada darjat ma'rifat, kita nampak dia banyak ibadat dia tak letih. Sebab tu kita rasa heran. Macam mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala boleh membagikan malam dia pada 3 bahagian. Satu bahagian dia ibadat, satu bahagian dia tidur, satu bahagian lagi dia menulis kitab dan membaca kitab. Masya Allah. Satu bahagian dia tidur tu berapa jam? 3 jam. 3 jam setengah, 2 jam setengah. Allah. Selebihnya itulah dia punya pengisian dia. Siang hari lagi dengan dia mengajar, dia menulis lagi. Macam mana? Kerana Allah dia buat, Allah berikan dia kemudahan. Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum dia dirotan sebagai hukuman daripada raja, daripada khalifah, kerana tak mau terima akan kata-kata khalifah yang mengatakan Quran itu makhluk. Jadi dia sebagai berpegang pada pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia dirotan. Sebelum dia dirotan, dia setiap hari salat sunat mutlak. Sunat mutlak ni tak masuk kira yang qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, tak kira. Hanya semata-mata sunat saja. 200 rakaat. Setiap hari. Allah. Dan apabila setelah dia dirotan dan dia pun badan menjadi lemah, setiap hari dia buat 50 rakaat. Sembahyang sunat mutlak. Masya Allah. Kenapa boleh dia? Itulah kerana bila buat kerana Allah, maka Allah Ta'ala berikan hati dia terbuka untuk ibadat. Itu dah sudah setentunya. Jadi sebab tu di sini kadang-kala kita malas nak ibadat, nak bangun tahajud pun malas, ya. Kita cek diri kita, mungkin aku punya niat ni tak betul ni. Amalan aku ni ada campur-campur ni, astagfirullah. Taubat kita pada Allah, taubat. Allahumma ya Allah, taubatkanlah atas kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Rahman. Pimpinlah kami menjadi hamba yang ikhlas kerana-Mu ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu dari sekalian syirik kami yang kami telah lakukan, yang kami ketahui. Dan ampunkanlah kami jika kami berlaku syirik dalam keadaan kami tak mengetahuinya. Ya Arhamar Rahimin. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mintalah pada Allah, ya. Sebabnya memegang hati kita ni Allah Ta'ala. Kadang kita nak berubah tapi susahlah Ustaz nak berubah ni. Sebab itulah di sini seorang salih mengeluh kepada Abu Abdullah Al-Qurashi bahawa dia, orang salih ini, telah berbuat berbagai amal kebaikan tapi belum dapat merasakan kelazatan amal kebaikan itu dalam hatinya. Saya ni dah buat amal ni dah lama dah, tapi tak rasa manis lagi ibadat saya ni. Sujud saya pun tak dapat nak menangis, baca Quran tak dapat menitis air mata. Kenapa macam ni? Dia rasa heran lah, betul lah. Dia harap dapat rasa kemanisan amal ibadat, tapi tak rasa kemanisan amal ibadat. Maka jawab Abu Abdullah Al-Qurashi, kerana engkau masih memelihara puteri iblis, iaitu kesenangan dunia. Kau masih sayang pada dunia. Kau sembahyang, kau ibadat, betul, tapi kau masih sayang pada dunia. Dan lazimnya ayah itu selalu berziarah kepada putrinya. Jadi kalau kasih pada dunia itu putrinya iblis, putrinya setan, setan selalu datang ziarah putri dia. Jadi maknanya selalulah setan mendatangi hati engkau yang masih lagi penuh dengan cinta pada dunia. Allah. Itulah tuan-tuan, ya. Jadi selagi hati kita ada niatnya kerana dunia, untuk supaya orang kenal kita, supaya orang puji kita, supaya orang sanjung kita, atau orang pilih kita, atau sebagainya,
maka selagi itulah kita ni masih lagi belum dapat kemanisan iman, kemanisan amal, dan begitulah kita belum lagi dipandang di sisi Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Di yaumul mahsyar kelak akan dibuat 3 golongan, iaitu golongan orang-orang yang ahli Al-Quran, dan golongan orang yang mati syahid, dan golongan orang yang berderma. Orang yang pertama ahli Quran atau alim ulama, Allah Ta'ala tanya, apa yang kau buat dengan ilmu yang aku beri padamu? Oh Allah, saya mengajar Al-Quran, saya mengajar manusia kerana engkau ya Allah. Allah kata bohong, kau buat semua itu supaya kau dikenali sebagai ulama, sebagai qari, dan engkau telah dapat semua pujian itu di dunia. Tak ada lagi bagian kau ke akhirat. Malaikat tarik hamba ni campak dalam neraka. Allah, na'udzubillah min zalik. Dan orang yang mati syahid, Allah Ta'ala panggil dia, apakah yang kau telah lakukan dengan kekuatan yang aku beri padamu? Ya Allah, aku telah berjuang fi sabilillah untuk menegakkan agamamu ya Allah. Allah kata bohong, kau buat semua tu supaya kau digelar tuan panglima, orang yang berani dan orang yang mati syahid. Semua tu gelaran kau dah dapat di dunia, tak ada lagi bagian kau ke akhirat. Ya malaikat, tarik orang yang campak neraka. Na'udzubillah. Dan yang ketiga ialah qari, ialah orang yang banyak derma. Apakah yang kau telah lakukan dengan rezeki harta yang aku beri pada engkau? Ya Allah, aku telah banyak berderma, membuat khairat, rumah rasa, rumah anak yatim. Kerana engkau ya Allah. Allah kata bohong, kau buat semua tu supaya engkau digelar sebagai orang yang pemurah, orang yang baik hati, orang yang penderma. Dan semua tu gelaran kau dah dapat di dunia, tak ada lagi bagian kau ke akhirat. Wahai malaikat, tarik orang yang campak dalam neraka. Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jangan kita rasa cukup dengan kita ibadat. Tidak. Kita kena periksa pula dalam hati kita ni, supaya hati kita ni benar-benar jujur dan ikhlas kerana Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada segala sifat-sifat yang tercela. Kami tahu ya Allah, amalan kami banyak yang salah, banyak yang silap, apalagi dengan riak, ujub, megah, sombong, takbur, hasad, dengki ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, bantulah kami ya Allah dalam melalui hidup ini ya Rahman. Jadikanlah kami hamba-hamba yang benar-benar taat padamu, yang mengikut perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah sekalian umat Islam kami di mana-mana mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah hati kami cenderung dan tunduk pada Engkau dan tidak kepada yang lain ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu sajalah tuan-tuan dan puan-puan untuk pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian itu dapat kita manfaatnya insya-Allah. Dan jangan lupa kita doakan juga untuk ibu ayah kita, datuk nenek kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini merupakan sesi dakwah daripada Masjid Al-Istighfar Pasir Ris, Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan berdermalah kepada pihak masjid dengan seberapa ikhlas mengikut nombor akaun yang ada kat depan kita ini tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan menjadikan diri kita sebagai hamba yang Allah redai insya-Allah, amin. Itu saja untuk kita malam ni. Marilah sama-sama kita baca istighfar sebagai menutup majlis kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.